Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi lagi tentang matematik tingkatan 2 bab 10, 10.1 kecerunan. Kita masih lagi dalam subtopik 10.1. Okey, jadi hari ini kita akan lihat 10.1.3 kecerunan garis lurus. Okey, standard pembelajaran hari ini kita akan membuat generalisasi tentang kecerunan garis lurus. Okey. Cuba kita tengok gambar raja yang ditunjuk dalam slide ini. Ada satu satah yang satunya garis AB dalam keadaan kecerunannya adalah 2. Okey. Kita tengok lagi satu. Kecerunan bagi gambar raja lagi satu ni adalah 4. Jadi kita nak tahu yang mana satu ada kecerunan yang paling besar ataupun yang paling kecil. Kita tengok di sini dia cakap semakin garis lurus AB menghampiri keadaan mencancang, semakin besar nilai kecerunan dan sebaliknya. Maka semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus. Okey, di sini kita tengok dia kata kalau garis lurus AB menghampiri keadaan mencancang, maksudnya keadaan mencancang ni di sini. Menghampiri ke garis mencancang ni, semakin besar nilai kecerunan. Maksudnya kalau dia menghampiri garis Y ni, paksi Y ni, dia semakin besar nilai kecerunan. Dan sebaliknya, maka semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Okey. Cuba kita tengok gambar raja di bawah ini pula. Koordinat Y bagi mana-mana titik dalam suatu garis lurus yang selari dengan paksi X adalah sama. Oleh itu, kecerunannya adalah sifar. Maksudnya, apabila koordinat Y bagi mana-mana titik dalam suatu garis lurus yang selari dengan paksi X. Koordinat titik selari dengan X. Maksudnya di sini, dia sama dengan paksi X. Jadi tak kisahlah dia garis macam garis straight macam ni, tak kisahlah kat mana-mana, kecerunannya adalah sifar. Okay, seterusnya kita tengok gambar raja di sebelah. Dia kata koordinat X bagi mana-mana dua titik dalam satu garis lurus yang selari dengan paksi Y adalah sama. Ini akan memberikan kecerunannya tidak tertakrif. Maksudnya, okey, di sini kalau tadi dia kata kalau koordinat Y selari dengan paksi X, kecerunannya adalah sifar. Manakala kalau dia kata kat sini koordinat X bagi mana-mana titik selari dengan paksi X, kecerunannya adalah tidak tertakrif. Maksudnya dia infinity. Okey, kalau awak nak tengok lebih jelas, cuba awak tengok tips yang dibagi dekat atas ni. Hubungan kecerunan dan garis lurus. Okey, kalau dia ke bawah straight macam tu, maksudnya dia kecerunannya adalah infinity. Tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Okey, jika garisnya mengufuk selari dengan paksi X, mengufuk, ni adalah kecerunannya adalah sifar. Okey, selain itu kalau awak tengok dekat sini, garis yang condongnya ke sebelah kanan, kalau condongnya ke sebelah kanan, maka kecerunannya adalah positif.
Kalau condongnya sebelah kiri, maka dia punya kecerunannya adalah negatif. Seterusnya kita tengok contoh 8. Kenal pasti garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan sama ada positif, negatif, sifar atau tidak tertakrif dalam rajah di bawah. Okey, berikan justifikasinya. Okey, sekarang ni awak tengok ada satu gambar rajah. Okey, gambar rajah ni ada garis, berbagai bentuk garis. Garis yang ada mengufuk, mencancang, condong ke kiri, condong ke kanan. Okey, so kita nak kenal pasti kecerunan tersebut, adakah dia positif, negatif, sifar atau tidak tertakrif. Maksudnya walaupun dia tak bagi nombor kat sini, kita tak cari kecerunan, daripada garis ni kita dah tahu kecerunan tersebut positif atau negatif, atau sifar ataupun tidak tertakrif. Okey, kita tengok yang pertama, kecerunan garis lurus EF. Okey, kalau EF ni dia condong ke sebelah kiri. Okey, garisnya condong ke kiri. Kita tengok sini dia kata hubungan kecerunan dan garis lurus. Kalau condong ke kiri maksudnya apa? Maksudnya kecerunan tu adalah negatif. Okey, negatif. Kita tengok yang kedua, kecerunan garis lurus GH. Sama juga dia condong ke kiri. Maksudnya kecerunannya adalah negatif. Okey. Seterusnya, kecerunan garis lurus IJ. Ni IJ. Okey, kita dah nampak dah kat sini. IJ ni dah condong ke sebelah kanan. Kalau condong ke sebelah kanan, jadi kalau awak tengok nampak di sini, kecerunannya adalah positif. Okey, positif. Seterusnya, kecerunan garis lurus KL ialah apa? Kerana dia condong ke sebelah kiri. Okey. KL. Condong sebelah kiri. Kalau condong sebelah kiri maksudnya dia negatif. Okey. Kecerunan garis lurus MN. Okey, MN. Dia condong ke sebelah kanan. Kalau condong ke sebelah kanan maksudnya dia positif. Senang kan awak nak kenal pasti kecerunan dia positif atau negatif. Okey, kita tengok yang ni lain sikit bentuk dia. AB. Garis AB ni mengufuk. Jika mengufuk, okey kita ingat balik yang tadi. Kalau mengufuk kecerunannya adalah sifar. Dia lain sikit kalau mengufuk macam ni, melintang macam ni maksudnya dia sifar. Kerana garisnya mengufuk. Okey, kecerunan garis lurus PQ dalam keadaan mencancang. Kalau mencancang ni maksudnya dia infinity. Infinity ni tidak tertakrif. Kecerunan tidak tertakrif. Maksud apa tak tertakrif ni? Tidak tertakrif ni maksudnya awak tak tahu pun nombor ni sampai berapa. 100 ke? Sampai 1000 ke? 5 juta ke? Masih lagi dia turun ke bawah. Sebab itulah kita tak tahu nilai dia. Dia akan jadi infinity. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang ke-9. Kenal pasti garis lurus dalam rajah di sebelah yang mempunyai nilai kecerunan terbesar dan terkecil serta nyatakan alasannya. Okey. So macam mana kita nak tahu garis lurus tersebut mempunyai kecerunan yang besar ataupun yang terkecil. Okey, ingat balik yang cikgu dah pernah cakap sebelum ni. Jika sesuatu garis lurus itu menghampiri
paksi Y, jadi kecerunannya semakin besar. Samalah kalau awak tahu bukit. Okey, ni bukit. Bukit ni semakin dia tinggi, semakin dia menjulang, betul tak? Okey, jadi kecerunannya semakin besar. Samalah macam ni, dia kata semakin menghampiri paksi Y, semakin besar kecerunannya. Jadi yang mana satu yang paling menghampiri paksi Y? Kalau awak perasan yang mana satu yang menghampiri paksi Y? Okey. Kat sini awak akan nampak yang paling hampir dengan paksi Y adalah NM. Okey. Betul. Garis lurus MN merupakan garis lurus yang mempunyai kecerunan paling besar kerana menghampiri keadaan mencancang. Kalau awak nampak MN ni dia dah semakin nak jadi paksi Y. Dia dah semakin nak menegak dah. Okey. Seterusnya dia kata kecerunan terkecil. Tadi terbesar. Kalau terbesar dia nak dekat dah dengan paksi Y. Sekarang ni yang terkecil. Kalau terkecil maksudnya dia nak hampir dah dengan paksi X. Okey, kalau bukit tu dia landai je. So dia semakin kecil dia punya kecerunan. Okey. Ikutkan di sini OJ adalah kecerunan yang paling kecil. Okey. Garis lurus OJ merupakan garis lurus yang mempunyai kecerunan paling kecil kerana menghampiri keadaan mengufuk. Okey, ingat kalau kecerunan terbesar dia menghampiri paksi Y. Kalau kecerunan terkecil, garisnya menghampiri paksi X. Okey, itu untuk contoh yang ke-9. Kita tengok, jom cuba 10.1. Okey, jom cuba 10.1 nombor 6 ada dalam buku teks. Nanti awak boleh tengok. Okey, kenal pasti garis lurus yang mempunyai kecerunan terbesar dalam setiap rajah di bawah. Okey, dia suruh kenal pasti. Kenal pasti garis yang mempunyai kecerunan terbesar. Okey, kecerunan terbesarnya, ingat yang tadi cikgu cakap, semakin menghampiri paksi Y, maka kecerunannya semakin besar. Jadi kalau awak tengok yang A ni, antara garis A, B, C, D dan E, F, yang mana yang paling menghampiri paksi Y? Tentulah garis A, B. Garis AB yang paling menghampiri paksi Y. Jadi kecerunannya makin besar. Okey, kita tengok B. Yang mana yang paling besar? Okey, ni dia duduk merata-rata ni kan? Okey, tapi ingat je tips dia. Semakin menghampiri paksi Y, semakin besar kecerunannya. Okey, semakin dia dah nak mencancang, lagi sipi-sipi je nak cancang, awak boleh katakan dia sebagai kecerunan yang paling besar. Okey, kalau dekat sini, kecerunan paling besar adalah E, F. Okey, kalau kecerunan terkecil, mestilah AB sebab dia dah hampir dengan X. Okey, kita tengok. Jom cuba 10.1 nombor 7. Berdasarkan rajah berikut, nyatakan kecerunan sama ada positif atau negatif. Senang je soalan ni. Dia suruh kenal pasti sahaja kecerunan tersebut positif ataupun negatif. Okey. So, kita tengoklah LM. Yang pertama, LM. LM ni condong ke mana? Condong ke kiri. Kalau condong ke kiri, maksudnya dia adalah negatif. Garis yang condong ke kiri
kecerunannya negatif. Okey. NM. MN. Okey, kecerunannya condong ke kanan. Kalau condong ke kanan, maksudnya kecerunannya adalah positif. Okey, C. NO, garis NO, kecerunannya condong ke kiri. Kalau condong ke kiri sama jugalah tadi, negatif. Last sekali, OQ, masih lagi condong ke kiri. Kalau condong ke kiri maksudnya negatif. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Cikgu harap dengan penjelasan yang cikgu bagi dapat memudahkan awak untuk memahami subtopik ini. Okey, itu saja. Terima kasih.